بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ahli hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebelum daripada kita nak mengerjakan fardu Jumaat pada hari ini, mari kita mendengar beberapa ayat ataupun beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi bekal ilmu baru, tazkirah, peringatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, "Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan wahai Muhammad. Sesungguhnya peringatan itu akan menjadi manfaat, faedah kepada orang-orang yang beriman. Dalam hidup kita, kemungkinan satu-satu perkara sudah pun kita belajar, kita ngaji dah. Tetapi apatah salah kalau sekiranya kita mari peringat semula, perangat semula gapo hak kita biasa ngaji dah, maka dia akan menjadi lebih lagi mata dan lebih rapat lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang dikasihi sekalian, hadis yang kita akan mendengar pada hari ini iaitu hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, nombor hadis 7280. Maksudnya Nabi royak kata tiap-tiap orang umat aku akan masuk syurga. Alhamdulillah, kita pun nak masuk syurga belaka. Nak masuk ke syurga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Maknanya orang yang tak boleh masuk syurga. Ada juga dah orang yang tak boleh masuk syurga. Dia ada peluang dah nak masuk syurga, tapi tak boleh masuk syurga ataupun dia sendiri tak boleh masuk syurga. Maka dikatakan, ditanya, orang tanya katanya, ya Rasulullah, siapa yang tak boleh masuk syurga? Maka Nabi pun cerita, qala man ata'ani dakhalal jannah. Sesiapa yang taat kepada aku, maka orang itu akan boleh masuk syurga. Ni ayat katanya pucuk besar sini dah. Pucuk nak boleh masuk syurga iaitu taat kepada Nabi. Wa man 'asani faqad aba. Sesiapa yang deraka kepada aku, maka orang itulah orang yang tak boleh masuk syurga. Nabi tak ada ayat katanya siapa yang deraka kepada aku, orang itu masuk neraka. Tapi jawab hak mula-mula saat ni. Orang semua boleh masuk syurga kecuali orang yang enggan, maknanya partisip. Tak boleh masuk syurga. Sebab itulah pucuk taat kepada Nabi, kepada Allah ni adalah besarnya jalan dia untuk nak pergi ke syurga ataupun nak pergi ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah bila kita tengok daripada hadis ni sebagai titik tolak, nak jadikan kita ni nak tahu kata kita taat ataupun kita deraka kepada Nabi, maka mari kita tengok satu hadis. Yang kedua ni, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala
wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Saya terjemah sikit-sikit. Nabi katanya Abi Najih Al-Irbad, dia rakyat katanya satu hari ataupun satu kali Nabi bui nasihat, ngajar, beri peringatan kepada kami semua ni. Satu peringatan, satu mengajar yang amat berharga. Nabi kecek pada hari itu tak serupa dengan dia duk kecek pada hari lain-lain. Lalu itulah pesan mana hak Nabi buat, Nabi kecek tu. Nabi katanya, sahabat Nabi katanya, wajilat minhal qulub. Siapa kau getar hati. Sahabat Nabi berdengar Nabi kecek pada hari itu, berasa tuntin. Getar hati siapa kau berasa nak tanya Nabi. Apa Nabi kecek pasal ini, nak mati kau lagu mana? Ya goliknya orang kecek dekat-dekat nak mati ni benda penting. Tak, sebab sutra kita perhati. Orang dia duduk atas tikar, duduk atas katil, duduk atas lemek dekat-dekat nak mati. Wah, hak sutai sekali dia kecek tu orang pakak nak dengar belakang. Royaklah nak pesan gapo. Goliknya orang kita ni pesan harta. Goliknya. Tak, pesan hak ni wika adik mung, hak ni wika kakak mung, hak ni wika apa ni, ya tu dia wika dia ni. Tapi Nabi tak ada royak harta benda. Getar hati para sahabat. Wa zarafat minhal uyun, dan tubiknya menilih air-air mata para sahabat. Rasa sayu hati dengan Nabi kecek pada hari itu. Faqulna ya Rasulullah. Sahabat Nabi pun pakak royak kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Seolah-olah Nabi kecek pada hari ini pesan ni bagi orang yang nak tinggal dunia. Maknanya orang nak widak dah, nak amla dah lah. Maka wasiatlah kepada kami. Nabi pun royak. Qala usikum bitaqwallah. Aku pesan kepada kamu, takwalah kepada Allah. Benar mudah ya Nabi kecek. Nah, tapi dia makna tu dalam. Takwa kepada Allah ni anak orang boleh kecek belaka. Orang jahil boleh kecek, orang alim sama telah. Tapi nak patibak tu payah. Nak pergi amal tu payah. Sebab tu kita pun selalu duk dengar anak minggu. Ittaqullah. Dalam mazhab Syafi'i ni jadi satu rukun daripada rukun khutbah. Mana-mana tok khatib yang tak sebut takwa kepada Allah, maka hari itu mengikut mazhab Syafi'i lah, tak jadi Jumaat. Khutbah kena khutbah semula. Tak besar supaya takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah sebut mudah, tapi bo masa kita nak patibak, nak amal sungguh dalam hidup kita, oh payah. Sebab tu kita duk tengok orang berani lawan hukum Tuhan, orang berani makan reba, bayar reba, jadi saksi bohong, buat maksiat, zina, mabuk, kaya. Jalan tu orang tak ada takwa kepada Allah. Mata kita tak tak jaga. Lihat ga tu, tengok ga ni. Jalanlah kau tu tak takut kepada Allah. Nabi sebut mudah tapi maknanya payah kita nak pergi kerja jadi sungguh. Nabi pesan lagi, was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun. Nabi katanya, aku pesan juga kepada kamu, dengar dan taat. Sekalipun orang yang perintah kamu hamba sahaya yang mari daripada negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Kita lega cuma nampak apa cuma hidup dia. Hak putihnya gigi dengan tapak tangan. Semua tu hitam belaka. Tapi kalau sekiranya dia mari perintah kamu, dia adil, dia baik, mu kena taat. Nabi pesannya suruh dengar dia dan taat kepada dia. Pas ni hak ni payah juga. Ya goliknya orang kita ni dah taat kepada
ketua kaya, ketua yang ada nama yang masyhur, cersi yang dongdang. Tapi orang tamadah mari perintah kita, goleknya orang tak taat. Tapi dasar Islam ni yang letak katanya, siapa yang mari perintah kamu, dia adil, dia baik, takwa kepada Allah, mu kena dengar, kena taat dia. Benda ni payah belaka ni. Nah, lepas tu cuba kita perhati dalam keadaan hidup yang sebenar lah ni. Jarang kita nak tengok orang tamadah biasa-biasa nak naik jadi ketua. Jarang orang. Goliknya orang biasa lepas. Orang panggil weti kanmeng sampai sang radap tongtin belaka, radap tambon, radap cangwat barulah naik kepada hak atas sekali. Jadi nayuk kau jadi nak pratana tipadi dengan sebab pengalaman dia banyak. Tapi kalau sekiranya orang tu orang yang tak jujur, orang yang tak benar, orang yang tak takut kepada Allah. Sabit tu kita perhati dalam masyarakat kita seluruh dunia pada hari ni. Siapa jadi Pratana Tipadi, siapa jadi Nayuk, siapa jadi Ratha Menteri, siapa jadi Prathan Gatu Prathan ni, bapa terlibat banyak dengan corruption. Bapa terlibat banyak dengan duit tengah masuk dalam poket dia, masuk apa ni duit kerongkan ni masuk dalam poket dia, masuk dalam poket dia tu, poket dia ni. Seolah-olah katanya akhir zaman dunia di akhir-akhir ni makan duit ataupun tipu tu menjadi perkara yang biasa yang manusia buat. Pucuk daripada tak takwa kepada Allah tu. Pucuk daripada tak takut ke Tuhan. Walaupun jadi tamneng gapo-gapo pun dia berasa katanya dia nak kokoi, nak makan, nak apa ni, nak kau masuk kepada dia gapo dia hak boleh dia buat duduk dalam tamneng dia buat. Walaupun hak molek belana, tapi dalam molek itulah duk kerik, duk makan, duk ambil walaupun tak banyak persen. Allahu akbar. Sebab itulah kita pun kena beringat molek-molek dalam kehidupan kita dak. Takwa kepada Allah ni mari mula-mula. Lepas tu hak lain daripada tu hak pasang rating-rating dah lah. Walaupun pandai, walaupun bijak secara mana, ilmu banyak, kena takwa kepada Allah Ta'ala. Lepas tu ambil dasar Islam, satu dasar yang diajar oleh Nabi, dengar dan taat. Sabit tu orang Islam dah, Tuhan ajar dalam Quran. Wa qalu sami'na wa ata'na. Akhir surah Al-Baqarah tu. Orang Islam ni dia katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dah dan kami taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ketua. Selama mana ketua tu adil, dia tak menyalahi hukum syarak, hukum Islam, kita kena taat kepada dia. Ni ketua Islam. Nah, yang dia perintah adil, perintah molek, kita kena taat kepada dia. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nabi royak juga. Dah kata-kata Nabi pada hari tu orang pakat tubik air mata belaka, Nabi pun royak. Nabi katanya siapa yang hidup lepas pada ni, dia akan boleh tengok manusia balah yang begitu ramai, begitu banyak. Bukan Nabi payakon dak dah. Bukan Nabi ramal dak. Tapi Nabi royak jelas-jelas lalu, seolah-olah katanya Nabi fantung, tepek moho lalu gang. Lepas pada aku mati, orang ramai pakat balah banyak. Nabi tak ada royak balah orang kafir dengan orang Islam, tapi Nabi royak katanya umumnya manusia berkelahi, balah, selisih pendapat, jadi puak tu puak ni. Sebab tu bila kita tengok pada hari ni jelas orang Islam kita saja balah, pecah belah, jadi puak, tak sepahami, nampak mong tang mung, jadi balah, jadi tak setuju. Walaupun dalam khutbah, dalam ceramah pakai duk seru belaka, marilah kita bersatu, marilah kita bersaudara. Royak-royak belaka. Tapi hakikat yang sebenar tu duk berasa kata berpuak situ. Kita nak buat lagu mana? Jangan we ada
hak pasal berpuak tu. We berasa katanya kita semua adik-beradik belaka. Boleh jadi adik hak ni tak faham, abang hak ni faham. Ya tu tak faham, ya ni faham. Hak tak faham tu usahalah we jadi beki. Hak tak faham tu we jadi faham supaya dengan Nabi biasa cetok, Nabi biasa pelik. Para sahabat zaman dulu tu duduk atas radak lebih kurang belakang. Ada orang ngaji dengan Nabi lama pun tak ada hina kepada orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam walaupun pengalaman dia banyak, tapi dia tak pandai serang, tak pandai rendah kepada orang-orang yang duduk sekali dengan Nabi lama dah. Tapi balas tetap balas. Nabi royak cerak-cerak. Sebab apa? Belum daripada Nabi dikebomikan. Nabi mati hari Senin. Tapi jenazah Nabi itu dikebomi, maknanya ditanam pada pagi hari Rabu. Mula-mulanya berlakunya itunya bahawa Nabi mati. Bukan kelahi, bukan balah tak, tapi duk ceraca, duk beronding. Siapa nak jadi ketua? Mula orang Madinah, orang Mekah. Mula duk pakat duk royak kuam dingam dia. Orang Mekah masuk Islam awal-awal. Orang Madinah bui pertolongan kepada Nabi, bui bantuan kepada Nabi. Siapa ke orang Mekah mari daripada negeri dia siapa ke Madinah. Orang Madinah pakat bui belaka segala-gala. Hari Senin hari tu ceraca lomleu. Hari Nabi mati. Hari Selasa tak boleh buat keputusan lagi siapa nak jadi ketua, siapa nak jadi khalifah. Pagi hari Rabu barulah jenazah Nabi hok duk di bilik Siti Aisyah tu barulah boleh tanam. Pas tanam situ Nabi dia biasa pesan, katanya semua jenazah, semua mayat Nabi dan Nabi dulu siapa ke dia, Nabi yang terakhir sekali mati mana kena tanam situ. Tak boleh keluar jai. Maknanya mani sudah kena gali tempat dia mati. Sabit itulah jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mati di bilik Siti Aisyah, maka situlah kubur dia sampakah hari ini, iaitu bilik Siti Aisyah. Allah Taala beri pisik kepada para nabi semua mayat dia tak dimakan oleh tanah. Ni hak pisik tu hewi kepada puak-puak nabi. Nah, jenazah dia duk molek-molek, tak hancur, tak punah. Tapi Nabi royak siap-siap dah katanya, siapa yang hidup selepas daripada ni, dia akan boleh tengok banyaknya perbalahan perkelahian dah. Fa'alaikum bisunnati. Nabi pesan, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnah aku, dengan ajaran aku. Maknanya gapo hak aku duk buat contoh, duk kecek, ambillah, gunalah dalam hidup kamu. Sabit tu kita lah ni duk funfu semula sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi tak sapa di tempat kita, tapi sapa dalam bentuk pasal kadang-kadang cerah, kadang-kadang gelap. Kadang-kadang tak cerak katanya hak mana. Alhamdulillah lah ni boleh katakan orang pakat duk nak belaka kepada sunnah Nabi. Kita ni hendaklah nak kepada sunnah Nabi, jadi hak cerak-cerak Nabi buat. Dia hak Nabi tak buat, tak sah. Tak sah tepuh, tak sah ambil, tak sah amal. Ambil hak jelas-jelas. Terutamanya hadis hak sahih daripada Al-Bukhari, Muslim, hak tu hak mula-mula sekali. Lepas tu kan ada lagi hadis-hadis sahih lain, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hak lain-lain lagi siapa-siapa duk royak, dia yakin katanya hak tu adalah hadis sahih, maka kita terima. Tapi hadis pasal hak dhaif. Dhaif ni hadis Nabi juga, tapi martabat dia orang yang royak hadis itu cerak tak cerak. Maka ulama hadis royak katanya hak tu adalah hadis dhaif. Kita sekadar untuk nak amal diri sendiri tak apalah, tapi untuk nak jadi semua orang pakai amal belaka.
Hak ni lah yang duk jadi satu persoalan katanya. Bilakah umat tempat kita nak pergi partner di segi sunnah Nabi, nak jadi ambil sungguh-sungguh gapo hak Nabi buat. Contoh tauladan yang baik dalam kehidupan dia, lepas tu kita boleh amal dengan pasal tak ada ragu-ragu, tak ada was-was dah. Banyak lagi amalan hak orang-orang kita dah, terutamanya orang Melayu kita duk buat ni, campur di antara pasal bid'ah retik. Duk buat juga. Duk berasa katanya hak tu adalah hak molek. Tapi tetap ulama pakat royak katanya contoh daripada Nabi tak ada. Tapi duk nampak katanya molek. Wallahu a'lam lah siapa nak pergi hukum lagu mana. Saya royak saja katanya ambillah sunnah Nabi. Gapo hak Nabi buat kita buat, gapo hak Nabi tak buat kita tak usah buat. Nah, hak tu lebih molek. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan pegailah sunnah para khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin ni Nabi tak ada royak dah katanya siapa-siapa lepas pada dia mati siapa nak jadi ketua. Nabi pesan dia dah. Pesan dia. Bahawa Nabi mati nak wi orang ramai pakat berunding sendirilah siapa nak jadi ketua. Nabi tak ada letak katanya yang pertama dia ni, yang tua, yang kedua yang ni tak. Nabi royak gitu ya. Tapi alhamdulillah kita hidup di belakang hari ni boleh tahu katanya para khulafa' rasyidin ni iaitu 4 orang, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kecuali setengah-setengah kumpulan yang royak katanya Abu Bakar ni pergi ambil pergi rebut tamnai khalifah hak sepatutnya dia tu jadi ketua mula-mula, tapi Abu Bakar ni pergi kena pergi pegang awuso dia tu pergi ambil tamnai. Hak tu wallahu alam kita pun tak saya jadi panjang sangat. Nak ayat katanya 4 orang ni dijamin syurga belaka dan 4 orang adalah jujur belaka. Nabi jamin katanya hak Nabi buat, hak khalifah 4 orang buat dijamin katanya betul dan kena. Sebagai contoh ni, panak-panak masa pun tak panjang sangat, iaitunya semaya tarawih. Zaman Nabi ada 3 malam semaya tarawih Jumaat. Tapi Umar tengok orang mula malah, orang mula mai aunai semaya tarawih masing-masing. Umar pun hipung orang jadi semaya Jumaat ramai-ramai tarawih tu. Zaman Uthman bin Affan mari best semaya Jumaat ni 2 kali. Pada awal-awal zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, ber Jumaat sekali ya. Sekali ya. Maknanya bahawa Nabi masuk dalam masjid dah, Nabi pun naik mimbar. Ber tu ber Jumaat dah. Tapi bahawa masuk Uthman tengok bandar sudah pun besar, orang pun kaya, kau banyak, bandar Madinah kau duk besar. Uthman royak katanya aku berpendapat bila siapa masuk waktu zuhur, maknanya waktu Jumaat, ber dulu. Tanda katanya orang-orang duk beli, duk galik, boleh berhenti dah, boleh berhenti. Sebab tak lagi nak ber Jumaat untuk nak berkhutbah. Sampai tu, di masa kita lah ni, kita nak ber sekali, ber 2 kali, semua tu kena belaka. Tapi kena berdasar kepada ilmu, bukan berdasar katanya pasal aku nak pasal ni. Hak lain aku tak say, tak boleh. Nah, kita kena berdasar kepada ilmu. Sebagai akhir sekali, addu 'alaiha bin nawajid. Nabi besar katanya mu pegangkanlah dengan sunnah aku supaya mu gigit dengan gigi geraham. Kikir dengan gigi geraham. Cuba kita ambil kalai, ambil kayu dah, kita tok di gigi depan kita ni. Kita cabut mudah kan? Dia cabut. Tapi kalaulah kita kikir sungguh-sungguh dengan gigi geraham kita ni, ya payah nak cabut. Kikir kak, kejap, payah kita nak cabut. Nabi pun pesan, menggigitlah, mengkikir, maknanya mu peganglah sungguh-sungguh sunnah aku supaya mu kikir dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jaga-jagalah daripada urusan agama yang pasang direka-reka. Tu benda hak tak ada contoh. Benda hak tak ada dalil tapi direka, nampak katanya molek benda tu. Pakat buat benda tak, Nabi tak ada duk aku, Nabi tak ada duk royak katanya hak ni boleh buat.
Tapi orang belakang-belakang pakat duk buat, duk faham katanya benda tu molek. Nah, amal soleh. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Nabi katanya dengan sebab tiap-tiap yang sesat itu, benda-benda yang bid'ah itu adalah sesat. Maknanya benda yang direka tu, dia nak pergi ikut lubang sesat. Dia tak nak pergi ikut jalan molek. Sebab itulah pegangnya kita, nak peganglah molek-molek katanya. Kehidupan kita ni kita nak kepada Allah, nak kepada Rasulullah. Nak kepada dua tu. Hak lain pada tu royak untuk nak beri cerah. Nak beri betul dengan Allah, nak beri betul dengan Nabi. Dia tak serupa dah dengan kata Allah, dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis yang ke hadis yang ke Abu Daud iaitu 4,907, At-Tirmizi 2,970 ni. Alhamdulillah kita boleh dengar dua hadis dan satu ayat Quran sebelum daripada kita nak semaya fardu Jumaat pada hari ini. Semoga dengan hadis dan ayat Quran menjadi petunjuk kepada kita buat selama-lama dan menjadi hidayah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.